Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik syarah kitab ni, syarah kitab tauhid Ustaz Firanda lah Andarija, ulama Indonesia lah. Jadi kita nak bincang hari ni, penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang soleh ni. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang soleh. Dan bahasa Arab, ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fil salihin. Penyebab utama kekafiran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang soleh. Kita boleh tengok video yang Ustaz Ahmad Ikram buat lah. Banyak agama baru, agama lama pun serupalah nak sebenarnya menjadikan orang soleh, Buddha lah, gapo ko, orang-orang baik, orang-orang soleh sebagai yang anggap apabila dia mati tu lah, boleh buat berhala sahaja. Tak sampai memula sebelum berhala tu kubur dia dulu. Kubur-kubur Buddha, kubur-kubur Buddha, kubur-kubur orang soleh yang lain. Dia tempat ambil tu lah. Tapi lama-lama tu dia buat berhala supaya mudah digerak ke tempat jauh, boleh sembuh juga dah. Tambah-tambah transportation dulu payah. Sampai dah ni mudah tu jadi kurang sikit berhala dah. Pada ke kubur dah. Jadi kubur tu sebabnya dia anggap kubur tu ada hubungan ketuhanan dah dengan ada Tuhan kecil lah menghubungkan dengan Tuhan besar, ada kait dengan syafaat, ada kait dengan macam-macam lah. Dekat dengan syafaat ataupun Tuhan beri mandat ketuhanan kepada Tuhan kecil, tok wali, orang soleh ni. Jadi kalau kita tengok sebab utama banyak syirik ni dalam agama-agama kebanyakan ni ialah kerana berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh. Khulu fis salihin. Khulu fis salihin. Dalil pertama firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Ghulu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar saja. Jangan duk reka-reka lah kata-kata ulama tambah-tambah tanpa dalil dah. Kata-kata ulama setiap orang itu boleh terima dan bertolak kecuali kata Rasulullah. Setahu mana hebat ulama pun. Sungguhnya Al-Masih Isa putera Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan oleh Allah dengan kalimahnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 171. Jadi tu cerita pasal Nasrani. Allah Ta'ala juga melarang ghulu, la taghlu fi dinikum. Janganlah kamu bersikap ghulu, melampaui batas berlebih-lebih dalam agama. Betul dah agama tapi melampau dah. Betul dah boleh puji Nabi dah. Bukan puji Nabi tu boleh. Tapi lebih hak jadi ghulu lah. Ghulu tu masalahnya, ghulu tu bahaya. Gitu lampau-lampau dah. Jadi benda ni walaupun cerita ayat Quran tu cerita pasal orang Yahudi dan Nasrani dah. Tapi kita kena ingat Quran tu ni bukan untuk demo, untuk kita baca, untuk kita ambil pengajaran dah. Sebab itu adalah satu hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujri dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah fi juhri dhab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti kamu sekalian ni akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehata demi sehata, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab, yang sempit sekalipun, lubang bewok, lubang ular kalau lebih bewok ke dalam tanah tu, sepit sekali pun pasti kalian pun akan ikut juga dah. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Jadi masalah utama kita ni, orang Islam ni banyak terpengaruh dengan Yahudi dan Nasrani dah. Dia buat muzik untuk tarik dakwah ni, kita pun buat juga dah. Itu masalah dia juga dah. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amada
fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya telah turunkan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani lah, kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Tak guru program apa pun jadi keras habis dia. Jadi Yahudi ni dia ghulu terhadap Uzair, Nasrani pula ghulu terhadap Nabi Isa. Dalam Yahudi tu ada anggap Uzair anak Allah. Dalam Nasrani ni anggap ada 3 jenis. Anggap ada kata Isa tu Allah tuguh dah, Tuhan tuguh dah. Macam Sayyidina Ali tu adalah Allah tuguh mengikut Syiah dah. Begitu Isa adalah anak Allah. Setengah golongan pula anak Allah, tak kata Allah yang tak Allah. Ada lagi hak terakhir yang ketiga ni yang paling menonjol ialah Isa adalah satu dari 3 Trinitas. Bukan anak Allah juga, satu daripada 3 Trinitas ni. Jadi Tuhan, Ruhul Kudus ke apa? Lepas tu Ruh tu lepas tu Nabi Isa. Jadi gabung-gabung tak pernah kita dah. Kalau Quran ada sebut dah. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang Nasrani pula kata Al-Masih itu putera Allah, Nabi Isa dah. Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang kafir yang terdahulu. 3 orang kafir lah, orang penyembah berhala dah. Dinaknati oleh Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Surah Taubah ayat 30. Nasrani ghulu terhadap Nabi Isa. Menganggap Isa adalah Allah itu sendiri. Ada juga dah. Ada dalam Quran pada sebut dah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. Sungguhnya telah kafir orang berkata sungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putera Maryam. Surah Al-Maidah ayat 17. Dan pandangan kedua dalam Kristian ni, Nasrani ni, menganggap Isa anak Allah. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak, mempunyai anak, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Surah Maryam ayat 88 hingga 89. Dan hak ketiga ni dah ngelah sekali banyak ke Kristian ni, menganggap Isa adalah satu dari 3 dah. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasah. Sungguhnya kafirlah orang mengatakan bahawasanya Allah salah seorang dari yang 3. Surah Al-Maidah 3 dah. 3 tak boleh pecah satu. Dia bergabung macam mana, pelik lah dah. Kristian sendiri pun pening dah. Dalam agama Nasrani dikenal pula secara khusus 3 mazhab berhubungan dengan keterkaitan antara Isa dan Allah Ta'ala ni. Pertama, mazhab Nusturiyah. Mereka yakin bahawa dalam diri Isa ada 2 tabiat, itu tabiat Tuhan dan tabiat manusia. Dan anggap Allah menempati diri Isa sebagaimana air menempati gelah. Ini cerita gelah-gelah ni sekar lah tak? Ada cerita Allah SWT ni orang tidak bertempat ni tak? Iwak cerita Nabi Yusuf berbahan dengan Mu'tazilah kau ni dah. Jadi air susu campur dengan air sejuk, campur dah. Lepas tu ada dia kata di manakah Allah, dia pun campur antara air susu dengan air biasa, campur gaul. Kata di manakah susu dah. Karut cerita dia. Cerita tu sanak betul mana dah. Jadi bab akidah. Kata nak pakai akidah ni hadis mutawatir ni dah. Hadis ahad tak boleh pakai akidah dalam masyarakat setengah, tetapi cerita tu bawa dah. Cerita sanak tentang mana dah. Pelik tu dah. Jadi kalau kita tengok tu Allah, kalau kita kata umpama seolah Allah tu susu, alir ni air, campur jadi gaul-gaul sekali. Allah nak alir sekali lah pada terwujud tu. Sesak cerita gitu tak boleh bawa ni dari akidah. Jadi kita tak usah gitu ni. Jadi begitu ni unsur-unsur je buat gelah-gelah ni dah. Falsafah dulu. Isa sebagai air menepati gelah ni. Allah menepati diri Isa sebagai air menepati gelah gitu lah. Campur dah susu dengan air dah. Begitu juga Allah dengan Isa ni campur gaul dah macam dalam gelah dah. Di antara konsekuensi pendapat ini adalah tidak boleh mengatakan Maryam melahirkan Tuhan. Pula dah. Jadi menurut mereka Isa adalah manusia biasa memiliki sifat-sifat manusia. Demikian pula tak kala Isa berada dalam rahim ibunya, namun setelah itu terjadi perpaduan antara Isa dan Allah. Jadi mula tu manusia, lepas tu gabung ni. Apa tu? Dia panggil hulul ittihad dah.
Dalam Islam dikenal pula pahaman sesat yang kurang lebih hampir mirip dengan keyakinan ini, itu dari kalangan hululiyah. Hulul. Dia mengatakan bahawa Allah bersatu dengan manusia, iaitu Allah menempati manusia. Masuk dalam Tok Wali dia apa? Sebenarnya benda ni ada falsafah dulu Yunani dah, India dulu dah. Jadi Tuhan yang alam ni tak boleh pisah sekali lah. Ia gabung. Daripada falsafah tu yang menyebabkan dia tak berjumpa Tuhan, dia kira Tuhan duduk sekali dah. Dia kira kalau peringkat tinggi roh dia boleh siapa jadi Tuhan kata dia. Oleh sebab itu unsur-unsur kerohanian. Ada orang suka sebut kerohanian tapi bahaya sebenarnya. Ada pula bunyi profesor lagu apa dah. Dia apa panggil? Astral projection dia, memindahkan roh nak pergi mana-mana dah. Jadi benda tu bahaya dah. Benda tu seolah-olah menganggap boleh bergabung bersatu dengan Tuhan dah. Namun pemahaman ini jelas sesat. Tegas Allah mengkafirkan orang yang berkeyakinan Allah bersatu dengan Isa, yang mana merupakan seorang manusia mulia. Maka apa lagi yang mengatakan Allah bersatu dengan banyak orang yang mana belum tentu mulia dah. Itu pertama. Yang kedua, dalam An-Nasrani ini ada mazhab Ya'qubiyah. Mereka yakin bahawa Isa itu hanya satu tabiat, iaitu tabiat Tuhan, namun sekaligus tabiat manusia juga. Mereka berpandangan bahawa Allah bersatu dengan Isa sebagaimana susu bersatu dengan kopi. Lebih kurang dah. Yang tidak boleh dipisahkan lagi dah. Yang ini mirip dengan keyakinan menyimpan dalam Islam, iaitu Al-Ittihadiyah. Tadi hulul hanya ittihad dah. Bersatu jugalah lebih kurang dah. Jadi cerita-cerita kita tengok dalam kitab setengah mazhab. Orang duk cerita tu dah, mazhab Abu Hanifah duk cerita susu campur air ke apa tu. Lebih kurang ni nya. Tadi bahaya tu cerita tu dah. Tak boleh pegang akidah. Cerita tak tahu mana, sanak tak mana dah. Tiba-tiba buat hujah. Hadis sahih pun Asy'ariyah tak sepakat. Tiba pakar tu. Kerana nak ayat ni Allah tidak bertempat. Bahaya gitu dah. Mungkin ayat tidak bertempat, capur dah. Allah ni bersama makhluk. Jadi macam makhluk. Kufur besar ni. Okey, yang ketiga, mazhab al-muwahhidun. Para ulama menamakan mereka dengan al-muwahhidun, iaitu ahli tauhid dari kalangan Nasrani. Ada dah. Ada kata dulu tak ada dah. Ada Kristian yang masih pergi tauhid. Mereka tidak beranggapan Allah bersatu dengan Isa. Mereka meyakini Isa adalah Rasul. Tapi mereka tetap kafir. Salah satu kekafirannya kerana tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ada lah ni pun ada. Di mereka di mana? Tak logik enggak kata Nabi Isa tu Tuhan. Kau gapo orang satu dan bertiga. Jadi ada je buat mazhab berpecah. Dengan mazhab asal tu kata tu. Banyaklah kalau kita baca buku Ustaz Ahmad Ikram tu. 60 agama baru tu. Banyak dah. Belum ni pun banyak agama Kristian yang mana dia mengatakan Nabi Isa bukan Tuhan dah. Lama dah juga kita ingat. Kau tak ada lah ni. Ada lagi dah. Tapi apabila Nabi Muhammad SAW diturunkan, maka Nabi Isa tak boleh lah. Kena masuk Islam belakang lah kan. Allah Ta'ala firman dalam ayat lain, mal masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyin lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Supaya Nabi lain Nabi Isa ni. Dan ibunya seorang yang sangat benar siddiqah. Keduanya biasa memakan makanan. Ini cara Allah bersuruh kita berfikir. Dia makan makanan tak? Debek lah kodi. Manusia, makhluk. Bukan Tuhan dah. Perhatikanlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kuasaan kami. Jadi orang pelik-pelik tu bukan nak cerita Tuhan, nak cerita. Pelik sikit jadi Tuhan. Pelik sikit tak oli lalu dah. Ni nak. Pelik sikit ada benda-benda pelik sikit keramat. Yang anggap keramat tak? Tak oli lalu dah. Lepas tu meramal masa depan dah. Jadi tak oli dah. Ni sekarang dah. Tak boleh hasil lah dulu dah. Cerita di Kelantan ni. Tak cerita benda akan datang. Benda tu bukan tak boleh dah. Jadi syirik dia. Tak boleh cerita benda akan datang. Dia orang tanya biar orang tanya dia ni. Dia ada tanya. Kadang-kadang pak kita ni masalah hak mengaji Sufi Batiniyah. Dia baca kitab-kitab Ibn Arabi. Kitab Al-Buni ni. Kitab apa? Tajul Muluk ke apa dah. Kitab-kitab sihir tu dah. Lepas dia belajar kitab tu. Ada benda pelik buat kan? Tak wali lah. Padahal tu kitab sahih. Syirik lah. Banyak
puja jin, syaitan iblis dalam kitab tu dah. Tu masalah kita ni orang Melayu ni. Jadi tanda pelik-pelik tu nak cerita Allah Maha Kuasa, bukan nak cerita Nabi Isa tu berkuasa patut jadi akak jadi Tuhan kecil ke apa dia. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari perhatikan ayat kami itu. Al-Maidah 70. You tak perhati, itu tanda kebesaran Allah. Bukan tanda kebesaran makhluk dia. Nabi Isa tu tanda kebesaran Allah, bukan cerita kebesaran Nabi Isa dah. Jadi semua tu manusia dah. Jadi jangan cepat kita akak lebih dia manusia seperti kita lah. Seperti kita lihat akak. Semuanya kita hormat dia, sayang ke dia. Kerana dia Rasulullah, cinta kepada Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. Sekadar sebagai manusia, bukan siapa tahap menjadikan dia sebagai Tuhan kecil. Ada cara kita Allah suruh fikir ni makan ni. Nak suruh nampak manusia dah. Tak makan mati dah. Sedangkan Tuhan tak perlu makan dia. Dalil kuat dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat dari Ibn Abbas yang menjelaskan tentang firman Allah, wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nabi Nuh berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan mahupun Nasra. Ini Al-Quran sebut dah surah An-Nuh ayat 23 dah. Jadi Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ada 5 dah. Wad, Suwa', Wad dan Suwa'an, Yaghuth wa Ya'uq, Nasra dah. Ada 5 dah. Beliau Ibn Abbas mengatakan ini adalah nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Orang soleh. Kaum Nabi Nuh. Bukan orang jahil. Tak wali lah kita kata dah. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan pada kaum mereka agar membuat patung-patung mereka yang telah meninggal dunia di tempat-tempat di mana di situ pernah diadakan pertemuan mereka. Dan mereka pun disuruh memberikan nama-nama patung tersebut dengan nama-nama mereka. Nama-nama Tok Guru, Tok Wali dah. Habib kau apa dah. Nabi Hud lah agak pada beberapa nama Tok Guru, Tok orang soleh ni. Kemudian orang tersebut menerima bisikan syaitan dan saat itulah patung-patung mereka buat belum dijadikan sesembahan lagi. Memula sekadar berkat saja ataupun nak seringat. Memula bukan berkat, nak seringat je. Kita tengok, ingat Tok Guru kita dulu bagus lah. Aku nak buat soleh pun dia gitu ya dulu dah. Baru setelah para pembuat patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, hilang sikit. Mulai Isa itu telah patung-patung tersebut disembah. Memula berkat. Mula nak suruh ingat, lepas tu ambil berkat sikit. Lepas tu mustajab doa dengan berkat ni dah. Tawasul dah. Lepas tu terus minta lah. Terus minta sebagai Tuhan kecil dah. Jadi yang anggap bukan anggap terpatung dah. Patung tu sebagai ada hubungan dengan alam ghaib. Ruh para wali, Tok Wali tu. Jadi Tuhan kecil dah diberi mandat ke Tuhan ni. Jadi dia kata minta terus lah. Minta terus. Kalau dengan izin Allah, ibu dengan izin Allah dah berlaku dah. Ketika Nabi Nuh AS datang berdakwah kepada kaumnya agar mereka meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, para pembesar-pembesar kaum tersebut merintahkan kaumnya agar tidak meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Dan inilah dari antara bentuk kesabaran kaum musyrikin. Sabar musyrik. Mereka juga saling memerintahkan untuk bersabar di atas kesesatan. Allah Ta'ala firman, وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, saya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sungguhnya ini benar-benar satu hal yang dikendaki. Serosak yang ni. Sungguh hai dah buat syirik dah. Inilah asal-muasal kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi. Semenjak Nabi Adam turunkan ke bumi hinggalah 10 kurung generasi berikutnya tidak pernah terjadi kesyirikan. Namun setelah berlalu 10 kurung tersebut, mulailah muncul kesyirikan sehingga diutusnya Rasul yang pertama iaitu Nabi Nuh AS. Syaitan sangat besar awalnya. Syaitan hanya menggoda kaum tersebut agar membuat patung-patung untuk sekadar mengenang. Ingat dah. Macam kita ada gambar, foto dah. Mengenang kesalahan mereka, orang soleh tersebut dan sebagai penyemangat ketika beribadah dah. Syaitan tahu jika ia langsung menyuruh mereka untuk menyembah orang-orang soleh tersebut, maka ia tidak akan berhasil lah. Kerana ilmu masih ada. Masa tu orang ada ilmu lagi, orang kata, bukan Tuhan nak sembah agama je tak. Namun syaitan memasang rencana dah. Kegiatan ke depan dia fikir beyond. Dia fikir ke depan lah dah. Tidak ada masalah bagi syaitan meski harus menunggu satu generasi pergi terlebih dahulu.
Yang penting rencananya akan berhasil di masa hadapan dah. Maka seiring berjalannya masa, generasi demi generasi berganti. Akhirnya terwujudlah tujuan utama syaitan, iaitu benar-benar menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dan penyembahan pada berhala. Itu satu riwayat dah. Muhammad bin Qais. Muhammad bin Qais berkata tentang Wad, Suwad, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. 5 dah. Kanu qauman salihin من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. Bahawa Yaghus, Ya'uq dan Nasr, 3 dah, adalah kaum yang soleh yang hidup di antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh AS. Tengah-tengah tu dah. Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Mereka punya pengikut yang meneladani mereka dah. Dan ketika mereka meninggal dunia, berkatalah para pengikut yang meneladani mereka dah. Ada pengikut-pengikut ni, mengaji tok guru ni tak. Anak murid hebat-hebat ni tak. Kalau kita buat patung-patung mereka, nescaya kita akan lebih bersemangat beribadah kalau kita mengerti mereka. Tengok muka tok guru kat Allah, tu ingat kau Tuhan kata. Ingat tengok muka tok guru, ingat kau Tuhan. Lepas tepek muka tok guru. Pak kereta apa ada tok guru ni Aziz lah, tok guru mana dak. Habis lah ke apa tepek dah. Depan semaya, tempat orang semaya dah. Dari belakang pun dalam masjid tu molek ni tok depan dah Allah dah. Sembuh Tuhan. Kau sembuh tu habis sembuh tok guru ni nak. Itu masalah. Akhirnya mereka pun membuat patung-patung mereka nak suruh ingat dah Tuhan dah. Suruh bersemangat macam Tok Guru dulu semangat. Ketika mereka generasi pertama tersebut meninggal dunia, datanglah generasi berikutnya. Dan Iblis membisikkan kepada mereka, saya berkata sebenarnya mereka generasi pertama tersebut telah menyembah mereka orang soleh tersebut, serta meminta hujan dengan perantara mereka dah. Minta hujan bukan minta dengan Tok Wali dah. Minta dengan macam minta untuk wali, tapi tak wali tu minta Tuhan pula lah, perantara dah. Maka akhirnya mereka pun menyembah orang soleh tersebut. Dia kebanyaklah tipu dah. Tafsir Qurtubi jilid 2 muka surat 58. Akhirnya mereka pun menyembah orang soleh tersebut dah. Apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas dan Muhammad bin Qais tentang kaum salihin yang disembah di zaman Nabi Nuh, mirip dengan apa disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari hadis Ummu Salamah tentang kebiasaan kaum Nasrani yang membuat patung-patung jika ada orang soleh yang meninggal dunia di antara mereka. Jadi serupa dengan Nasrani juga. Beliau Qurtubi berkata, qala ulama'una fa fa'ala dhalika awailuhum yata'annasu bi ru'yatil tilka as-suwari wa tadhakkaru ahwalahum as-salihah ويجتهدون اجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند كبورهم فمضت لهم بذلك أزمان ثم إنهم خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووصلهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم وكانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها. Berkata para ulama kita bahasanya bahawa sesungguhnya nenek moyang mereka membuat patung-patung orang soleh tersebut adalah agar mereka bersemangat dengan melihat patung-patung tersebut. Bukan nak semua, nak suruh semangat. Oh, bersoleh ni kita kena membuat ibadah supaya soleh ni. Semua Allah lah, tak ada fikir berkat agama maksud. Dan mereka mengenang keadaan amal-amal baik orang soleh tersebut sehingga mereka bersemangat seperti mana semangat orang soleh tersebut. Dan mereka beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka. Ini masalah dedah ni dah. Tok Guru tak ajar dah. Tok Guru tak ada royak pun semaya tepi kubur ni zikir kau dah. Tapi nak suruh semangat ni berlaku di Hadramaut ke apa dah. Dia habis-habis ke apa dia kubur-kubur Tok Guru dia tu. Padahal tak tahu siapa dia wali ni tak kubur ke apa suku. Kalau pergi dia enggak ngadak kubur belakang punggung nak pergi tengah-tengah jalan tu ada alik kanan kau alik kiri tinggal kubur Tok Guru dah. Lepas lagi kubur kapur. Jadi tunggu punggung kubur kapur, ngadak kubur Tok Guru dia. Yang agak Tok Guru dia lah. Tok Wali tak tahu kapur. Mungkin Tok Wali lah. Ini masalah dah. Lepas tu pergi ngapa kita ngapa di kubur-kubur Tok Guru dia dah. Tok Wali habis-habis dia. Dan ini terus berlangsung dalam waktu yang lama lah. Buat dalam sisi kuburan saja dah.
Kemudian datang generasi berikutnya yang tidak mengerti tujuan nenek moyang mereka. Lalu syaitan datang membisikkan kepada mereka bahawasanya bapak mereka dan nenek moyang mereka, tok nenek mereka dulu menyembah patung-patung tersebut, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Menganggap Tuhan kecil lah dah. Sebagai diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Tabari dengan sanadnya dari Muhammad bin Qais dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari dia 3 hingga 3. Jadi bukan Tuhan besar, Tuhan kecil ni. Dah, Tuhan yang diberi mandat ke Tuhan ni atau penyampai kepada Tuhan besar, Tuhan Allah sungguh dah. Itu dah. Nah, yang ada hubungnya, ia tidak anggap patung tokoh tu dia ada ruh, ada benda yang anggap ada benda gaib di sebalik patung tu dia sembah dah. Kalau tak ada benda gaib, tak ada orang sembah. Sebab apa sembah patung tu? Kerana ada, dia kata ada aura, ada hubungan benda gaib dah. Jadi tok wali tu ada di dekat dengan Tuhan. Tuhan ni tak berapa dengar pokok ke apa kali ya, kita tok wali tu dengar dulu. Gitulah kiranya. Dia meremehkan kehebatan Allah SWT. Berdasar keterangan dari Ibnu Jarir dan Imam Qurtubi tersebut memberi pelajaran pada kita bahawa dakwah tauhid mesti terus-menerus ditegakkan. Kerana jika ilmu sudah hilang, maka syaitan akan datang membisikkan pada manusia dan membisikkan kesyirikan. Walaupun syaitan harus bersabar menunggu bergantinya generasi demi generasi. Kesabaran yang hebat lah dia. Ibn Qayyim berkata banyak para ulama salaf mengatakan setelah mereka itu meninggal, banyak orang yang berbodoh-bodoh mendatangi kuburan mereka. Dia mati tok guru kat pakat gi tok wali dah. Lalu mereka membuat patung-patung mereka. Dah di kubur semua jauh. Kalau di kubur jauh. Zaman dulu tambah tak ada transportation kat. Payah kita nak ingat tok guru ni kita buat patung. Lebih kurang wajah tok guru lebih kurang dah. Kemudian setelah waktu berjalan berapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sembahan. Memula nak suruh ingat saja. Ibn Qayyim menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia. Sehingga manusia menyembah penghuni kubur tersebut. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Pertama, syaitan sentiasa membisik kepada para penyembah kubur bahawa membuat bangunan di atas kubur, beriktikaf di atas kubur, dan menjadikan kuburan sebagai Eid, sebagai tempat perayaan macam di Nabi Hud dah. Bila Sya'ban kan? Tahu lah kubur Nabi Hud dah. Adalah satu realisasi kecintaan mereka pada para nabi dan orang soleh. Dia kata nak suruh cinta je dah. Dia tak kata suruh semua dah. Padahal mengagungkan para nabi dan orang soleh yang benar adalah dengan mengikuti ajaran mereka dan mendakwahkan ajaran mereka dah. Kalau kita saya ke Tok Guru, bukanlah kita ni cium tangan Tok Guru dah. Ada setengah nak ambil berkat Tok Guru, curi selipar Tok Guru dah. Nak sumpah ke Tok Guru cari pasal dah. Kalau Tok Guru tu orang soleh sungguh, Tok Wali sungguh dah. Dia siapa ke khianat ke Tok Guru dah. Curi pakaian Tok Guru dah. Nak ambil berkat. Bodoh. Tak betul cara tu, nak marah. Khianat Tok Guru, nak kata kau doa Tok Molek ke Tok Guru kan, macam nyakit dah. Ni salah mereka dah. Kalau kita saya ke Tok Guru kita kena belajar sungguh-sungguh hak Tok Guru kita ajar. Ulai kaji dah, study lah. Ada kata study ni panggil Yahudi. Kapo, memang kena study. Memang cara dulu dah. Kita sebelum masuk kelas kena baca kitab dulu. Syarah-syarah kitab. Tok Guru ajar kitab matai dah. Nak ajar kitab besar apa dah. Kita baca syarah-syarah baru ngadak Tok Guru, baru faham molek. Baru ingat. Apa matai dulu dah. Study lah apa mata ni. Apa tu study ni cara Yahudi ni. Study tu apa mata dah study dah. Jadi ikut ajaran Tok Guru. Bukan besar Tok Guru dah. Anggap Tok Guru macam Tuhan. Anggap Tok Wali. Anggap Tok Wali pun dosa. Dosa salah ni. Kita tak boleh menentukan perkara gaib. Tok Wali ni dia dengan Tuhan je. Allah je tahunya. Dia sendiri pun tak tahu dah. Kita ni suku sakak. Bukan tuan diri dah. Bukan Tok Guru. Kita ni anggap Tok Guru kita Tok Wali. Habib kita ke pun Tok Wali dah. Salah tu dah. Dengan demikian maka menjadi sebab bertambah dan banyaknya pahala bagi para nabi dan orang soleh tersebut. Jadi kita nak suruh saya ke Tok Guru, kita kena amal ilmu Tok Guru. Tok Guru pun boleh pahala kita. Tu cara dia. Bukan pergi ibadah baca semaya lah, baca Quran lah, ngapa kitab lah di kubur Tok Guru dah. Semaya buat ibadah zikir di kubur Tok Guru bukan gitu dah. Amal pula jadi perayaan. Perayaan tak boleh dah. Adapun melakukan sebaliknya justru bertentangan dengan ajaran mereka, maka penghormatan dan kecintaan apakah yang semacam itu? Bukan cinta kau sahabat kau Tok Habib Tok Guru kita dah. Ni merosakkan Tok Guru kita dah. Tok Guru kita kalau tahu ni marah dah.
Kena perhatian. Syaitan membisik kepada mereka bahawa berdoa di kuburan adalah mustajab. Lebih baik daripada berdoa di masjid atau di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Dia tak semaya tahajud, tak doa di akhir malam. Tapi lah orang pergi kubur. Kubur jauh pun sanggup pergi dah. Mustajab. Doa di masjid tak mustajab. Doa hari Jumaat di masjid, itikaf di masjid tak mustajab. Itikaf di kubur mustajab. Kita itikaf di masjid, kita membesarkan Allah SWT. Kita itikaf di masjid, kita membesarkan Allah SWT, mengagungkan Allah. Kalau kita itikaf di kubur, kita membesarkan kubur. Kita takut jadi gitu, dia mengagungkan kubur dah. Macam orang buat perayaan. Dia buat macam para cara haji di kubur Nabi Hud dah. Kita buat apa cara haji, Islam ajar ni, di Baitullah untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan Nabi Ibrahim ke apa dah, untuk membesarkan Allah SWT dah. Rumah Allah, Baitullah, Kaabah tu simbolik muka Tuhan ni tidak duduk bersitu dah, tapi kita ni simbolik, kita buat Kaabah supaya menyatukan umat Islam dah, membesarkan Allah. Kalau pergi kubur Nabi Hud, macam upacara haji dah, ada air suci dia mandi macam di Sungai Gangga dah, mandi. Lepas tu ada wukuf dia dah. Kita hari haji, orang Islam wukuf di Arafah. Habib-habib ni wukuf di tempat dia dah. Ada tempat dia dah wukuf lah ke apa. Lepas tu ada upacara lagi, ramai-ramai buat perayaan di kubur Nabi Hud. Tu benda-benda yang boleh dilaknat oleh Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Jika hal ini sudah tertanam di hati mereka, maka syaitan melanjutkan pada tahapan berikutnya, iaitu dari berdoa di sisi kubur orang soleh meningkat menjadi berdoa bertawasul perantaraan dengan banyak orang soleh tersebut. Mula doa dengan berkat. Lepas tu tawasul dah, dengan jah di tubuh dah. Lepas tu doa, suruh doa dah. Tok Guru tu doa kampung. Lepas tu Tok Guru kita ni nak anak tu direct lah dah. Jadi angkat Tuhan kecil. Ya sikit-sikit lah. Kita lagi kita kena elok dulu, catah awal-awal dah. Walaupun kita kata, dok rambut tak ajar, dia suruh minta direct. Nak berkat dia. Tapi dia akan pergi satu tahap apabila dia jadi satu. Baca perayaan macam ramai-ramai orang ke situ dah. Dia akan jadi lebih hak. Kita tak boleh kontrol dah. Yang banyak hak karut ni tak. Banyak hak karut daripada hak terkawal dah. Banyak hak tak terkawal daripada terkawal dah. Ya Allah, aku mohon padamu dengan nama si fulan orang soleh. Mohon padamu mula dah. Aku mohon kepadamu dengan hak si fulan dah. Tu tawasul dah. Dah lagi lah, dia akan lebih lagi dah. Lihat irasatul lahfan dah. Jika ini sudah tertanam di hati mereka, maka syaitan berpindah pada tahapan berikutnya, membisikkan pada mereka agar meminta berdoa langsung pada orang soleh itu. Ya, pergi sikit-sikit lah. Itu masalahnya, bukan kita lagi bertawasul. Ada tawasul dengan orang soleh. Dah sekali dia payuh bunyi tawasul dengan orang soleh dah. Dengan berkat Tok Guru lah, minta ya Allah ni. Payuh minta Tok Guru lah, muka Tok Guru dekat Tuhan dah. Tok Guru tolonglah hamba nak anak ni dah. Jadi gitu dah. Jika ini sudah tertanam dalam hati mereka, maka syaitan beranjak pada tahapan berikutnya, iaitu menjadikan kuburan tersebut sebagai wasan berhala yang disembah. Maka ia ada hubungan gaib dengan Tuhan, kata dah. Maka mereka pun memasang lampu di kuburan tersebut, memasang kain dan tirai, membangun masjid di atasnya, lalu sujud kepadanya, tawaf di situ, menciumnya dan mengusapnya, bahkan berhaji ke situ. Berhaji tu macam di Nabi Hud lah dah. Ziarah Hud dan menyembelih untuk orang soleh tersebut. Sembelih di kubur Nabi Hud, dekat kubur Nabi Hud ke apa dah. Setelah itu syaitan beranjak pada tahapan berikutnya, itu mereka pun menjadikan kuburan orang soleh tersebut sebagai Eid. Jadi dikunjungi pada waktu-waktu tertentu atau tahannya ada. Yang ada di India pun juta-juta dah, bukan sikit. Lebih kurang haji ni, ramai lagi tahu dah. Kubur-kubur dah. Yang ada tiap tahun tu, ada waktu tertentu dah. Kalau Hud bulan Syaban dah. Apa bulan Syaban tahu dah. Ada hari wukuf dia, ada gapo dah. Lalu mengajak masyarakat untuk mengagungkan kuburan tersebut. Dia buat gitu, pitih banyak boleh. Patut dia buat pun dah. Demikianlah syaitan menjuruskan manusia ke dalam kesyirikan. Bahkan cara seperti ini sentiasa dipraktikkan oleh syaitan hingga zaman sekarang pun. Hal ini pula lah menjadi sebab mengapa Nabi begitu ketat dalam masalah kubur. Segala bentuk yang mengantar kepada pengagungan terhadap kubur dilarang oleh beliau, kerana itu merupakan bibit-bibit penyebab tumbuhnya syiriknya. Bukan berhala terus, kubur dulu dah. Lepas nama payuh nak pergi kubur ke apa, jadi berhala. Seperti Nabi melarang kuburan untuk ditinggikan, dalam sebuah hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah memberi tugas pada muridnya Abu Hayyash Al-Asadi. Ali bin Abi Talib mengatakan, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani
ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'u timthalan illa tamasathu wa la qabra musyrifin illa sawaitahu. Maka kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, janganlah engkau tinggalkan patung sampai kamu hancurkan, dan jangan biarkan kuburan yang tinggi sampai kamu meratakannya. Hadis Ahmad dan Muslim. Hadis kuatlah. Jadi sama berhala dengan kubur yang tinggi sama dah. Tak boleh kita kata nak kiyah raja boleh, tak wali boleh, tak usahlah. Kena buat serupa rata dah. Ni sahih hadis ni. Nabi laknat, Nabi marah dah. Pasal ia akan bawa kepada ghulu melampau dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.